Okey, jadilah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sihat Ustaz? Sihat, cuma mata gatal. Oh, Dah seminggu dah. dah pergi doktor dah? Belum. Oh, patutlah. Kena pergi ke doktor Ustaz. Sekarang kita dah ada 12 orang participants. So, kita nak tunggu ke ataupun nak teruskan macam mana Ustaz? Terpulang, saya okey je. Kita bagi lagi seminit dua tengok macam mana ya Ustaz ya? Boleh. Kita mula ayat 25 kan? 25. 25. Sebab Ustaz kata itu nak sambung tapi Ustaz kata sebab dia punya apa dia nak sesi ni apa sesi apa session lain pula kan. Dia punya penciptaan dia. Akasha pergi Facebook sekejap, lepas tu kita start Ustaz ya, sekejap ya. Boleh. Macam ada problem Facebook ni. Okey dah tu Aunty, dah ada live dah tu. Oh ya? Nampaklah live punya simbol dekat Zoom ni. Okey, kita nampak. Tak perasan. Okey. So insyaAllah Ustaz, kita dapat 14 orang. Rasanya tak sabar lagi untuk menunggu kepuasan seterusnya daripada minggu lepas. Sebab tak tahulah orang lain kat Syida pun kena ulang-ulang juga nak bagi ingat, bagi lekat kan sebab kita pengamalan setiap malam surah ni sebelum tidur semua. Tapi Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bersama-sama Ustaz untuk dapat orang kata input yang Allah nak bagi pada kita sebelum kita tidur Ustaz ya. So insyaAllah kita boleh mulakan pagi Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang istiqamah atas agama ini sehingga hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan,
kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, dalam perbincangan yang lalu, kita lalui ayat yang ke-25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Rupanya ada persoalan-persoalan ataupun ada perselisihan-perselisihan yang berlaku atas muka bumi ini yang takkan settle sampai bila-bila, sehingga Allah sendiri yang akan memutuskan hukumnya ataupun memutuskan penentuannya pada hari kiamat tentang apa yang kita ikhtilaf, tentang apa yang kita perselisihkan. Itu sebenarnya memberikan pada kita satu jaminan yang luar biasa tentang menyentuh tentang perangai manusia ni. Tak nak kalah. Kita ni sebenarnya tak nak kalah. Dan kita suka ta'assub kepada satu-satu pendapat atau satu-satu pandangan. Lalu bila kita temui pandangan dan pendapat yang berbeza, kita ada tendensi untuk menyokong kita punya pendapat dan meremehkan pendapat orang lain. Sedangkan Allah kata adanya perkara-perkara yang semacam ini yang hanya selayaknya Allah yang memutuskan. Lalu bila kita tahu tentang ayat ini, kenapa kita perlu berlama-lama, berpanjang-panjangan, ataupun kita perlu menumpukan terhadap perkara-perkara yang dah tentu khilaf, dah tentu akan membuatkan keadaan tu semakin keruh. Kenapa tidak berlapang dada? Oh, engkau pendapat berbeza, pendapat aku berbeza, that's it. Kita terimalah perbezaan itu. Setuju untuk tidak bersetuju, kan? Setuju untuk berbeza pandangan. Tapi manusia dia tak nak ambil jalan itu. Dia tak nak ambil jalan tengah tu. Kerana bagi dia, aku perlu menang. Lalu kalaupun dalam perdebatan ke, dalam perbincangan ke, dalam perbahasan, dia menang. So what? Apa yang dia dapat? Hanya mendambakan nama dia disebut atau mengidamkan bahawa orang lain rasa, wow, bestnya dia, pandainya dia, kagumlah pada dia. Itu ke yang kita harapkan? Atau sebenarnya dalam perbincangan, perdebatan, perselisihan itu, kita sebenarnya perlu tunduk kepada kebenaran, bukan tunduk kepada kehendak nafsu kita. Itu antara lain dimensi pada ayat yang ke-25. Kita sudah lalui minggu yang lalu. Dan untuk kali ini, kita nak tengok kesinambungannya pada ayat yang ke-26. Kalau ikut turutan daripada awal, sebenarnya mengisahkan tentang kisah umat terdahulu Bani Israel melalui Nabi Musa alaihi salam. Mereka bukan sahaja diutuskan seorang rasul yang namanya Musa, tetapi mereka juga dititipkan sebuah kitab. Yang kitab itu ada potensi berfungsi seperti mana Quran yang kita dapat. Kan, wa ja'alnahu, dijadikan kitab itu hudal li Bani Israel. Begitu juga Quran yang kita dapat, Allah jadikan Quran itu sebagai hudal linnas. Itu beza yang sangat ketara. Kitab Taurat, hudan, menjadi petunjuk kepada Bani Israel. Satu kaum daripada ratusan, mungkin ribuan kaum seluruh dunia. So, Taurat itu berfungsi menjadi hudan li Bani Israel. Tetapi Quran yang Allah titipkan buat kita hudan linnas, menjadi panduan, petunjuk kepada seluruh manusia. Lalu pada ayat seterusnya 24, Allah bagi tahu tentang apa yang menjadikan ataupun apa impak
kepada Bani Israel setelah dia dapat apa impak kepada Bani Israel setelah dia dapat Nabi dan dapat kitab. Lalu Allah kata waja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan dalam kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan selagi mana mereka tetap yakin terhadap ayat-ayat kami. Lalu Allah bagi tahu dalam pada itu pun, dalam pada masing-masing mengikut kitab, masing-masing mengikut apa yang Nabi ajar, akan ada perbezaan pandangan dan pendapat. Dan perselisihan itu Allah kata biar Allah yang urus. Biar Allah yang urus. Sebab kalau dibiarkan kita yang menguruskan perselisihan itu, kita sendiri yang perlu mencari jawapan dan kita sendiri yang perlu mencari mana lebih tepat, akhirnya nanti perkara itu takkan settle. Sebab bila kita mengurusnya, kita akan urus dengan emosi. Perkara yang berkait rapat dengan emosi ini, dia akan menjadi sensitif dan akhirnya semakin berpecah. Lalu Allah datangkan peringatan. Awalam yahdilahum. Belumkah lagi yahdilahum, kamu merasa terpimpin, kan? Belumkah lagi awalam yahdilahum, belum ternyakah kam ahlakna min qablihim minal qurun, banyaknya kami binasakan sebelum kamu daripada bangsa-bangsa, minal qurun, kaum-kaum yang kufur dan ingkar terdahulu, yamshuna fi masakinihim, sedangkan kamu sering berbolak-balik ataupun sering melalui rumah-rumah mereka, masakinihim, rumah-rumah mereka, peninggalan-peninggalan mereka ataupun tempat yang kamu ketahui itulah tempat mereka menetap dulu. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada remnants, tinggalan mereka ataupun cerita-cerita mereka itu terdapat sangat banyak tanda. La ayat bukan satu tanda, tetapi banyaknya tanda. Afala yasma'un, kamu tak dengar ke? Sebut kat ujung tu afala yasma'un. Okey. Sebelum tu kita nak tengok Allah mulakan dengan awalam yahdilahum. Belumkah lagi ternyata kepada kamu. Allah guna huda. Berbeza dengan ayat selepasnya, awalam yarau, kamu tak nampak ke? Itu beza. So, pada ayat 26 ini, Allah bukan sekadar nak kita melihat, tetapi lebih jauh daripada melihat adalah kita dapatkan conclusion, kesimpulan hasil daripada kajian, pemerhatian, renungan, mencari moral daripada kisah-kisah mereka. Sebab contoh yang Allah datangkan ni adalah kaum-kaum terdahulu. Kaum-kaum terdahulu, orang terdahulu, generasi awal, generasi terdahulu. Dan Allah nak kita perhati sungguh-sungguh dalam catatan sejarah. Mana-mana sejarah. Mana-mana sejarah manusia. Terutamanya sejarah kaum-kaum yang disebut secara eksplisit, secara jelas dalam Quran. Fir'aun, Ad, Samud, yang tak ada dalam Quran. Kan? Tamadun Cina, tamadun Hindu, kan? Aztec,
Mesopotamia. Semua itu adalah kaum-kaum terdahulu yang Allah gelar sebagai ahlakna. Ahlakna, selain daripada binasa, ahlakna, kami matikan mereka. Adakah orang-orang terdahulu yang masih hidup sampai sekarang? Tak, bangsa Greek. Walau macam mana hebat kita dengar mereka punya cerita, kan, dapatan-dapatan dia punya ilmu falsafah. Mereka semua dah mati dan dah tak ada. Bahasa yang mereka guna pun pupus. Lalu Allah kata, yamshuna fi masakinihim. Kamu lalu tempat tinggal mereka. Kenapa Allah sebut kamu lalu tempat tinggal mereka? Kenapa Allah tak kata kamu lalu sering ulang-alik di negara mereka atau di tempat tanah jajahan mereka? Kenapa sebut tempat tinggal? Kerana lazimnya manusia sangat cenderung untuk mencari harta. Dan perkara pertama yang bermain-main dalam fikiran dia adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itulah yang dihias. Kerana tempat tinggal itulah manusia tak nak berjuang dalam agama ni. Kerana tempat tinggal itulah yang menjauhkan dia daripada masjid. Tempat tinggal itulah yang menjauhkan dia daripada komuniti. Masakinihim. Bukankah kita bekerja antara lain yang kita nak supaya ada rumah sendiri? Masakinihim. So, rupanya ujian tempat tinggal ini, yang antara perkara yang perlu diperhatikan. Yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayat. Dan pada cerita mereka itu bukan hanya satu tanda, tetapi multiple tanda. Banyak ayat-ayat yang perlu direnung. Afala yasma'un. Kamu tak dengar ke? Kenapa dengar? Sebab cerita sejarah ni kita perlu dengar. Cerita sejarah ni kita hanya kalaupun ada kesan-kesan terdahulu, itu tu dikenali sebagai artifak. Dan artifak tu sebenarnya dia tidak merujuk kepada situasi sebenar. Dia adalah remnants ataupun tinggalan-tinggalan kecil daripada sejarah orang terdahulu. Tapi catatan sejarah, kan, cerita turun-temurun, itulah yang selalu kita dengar. Terutamanya kalau waktu ambil SPM dulu, antara sejarah yang kita sering diulang dengar adalah pembunuhan J.W.W. Birch. Semua orang tahu sebab selalu dengar. Afala yasma'un, kamu tak dengar ke? Maksud tak dengar dekat situ sama ada kita tak dengar ke orang bercerita, ataupun sepanjang kamu berdagang daripada Mekah ke Syam, daripada Mekah ke Yaman, korang tak pernah dengar ke pedagang-pedagang lain duk cerita tentang kesan sejarah? Lalu kenapa kamu tak ambil iktibar? Adakah cerita sejarah itu hanya sekadar cerita tanpa perlu mengambil pedoman dan iktibar? Seperti mana sebelum ini kami ceritakan tentang kaum terdahulu Bani Israel yang pernah dapat kitab, lalu arahan-arahan seperti perlu bersabar, jangan ikhtilaf, itu kamu ikut tak? Dan kaum-kaum terdahulu yang kami dah binasakan, yamshuna fi masakinihim, kamu sendiri nampak. Kamu tak belajar ke daripada situ? So, peringatan semacam ini setiap minggu di pagi Jumaat, pagi raya, kan? Jumaat kan hari raya bagi orang beriman, orang Islam. Di pagi raya itu
sebenarnya sangat perlu supaya kita sentiasa diingatkan dan beringat. Berjalan di muka bumi bukan hanya untuk memuaskan kepentingan diri, tetapi ada sesuatu yang kita perlu perhati dan kita perlu dengar. Arahan afala yasma'un ataupun pertanyaan afala yasma'un juga merujuk kepada korang tak bergaul ke dengan orang-orang lama? Korang tak bergaul ke dengan masyarakat sehingga kau tak pernah dengar cerita-cerita macam ni? Adakah korang hidup hanya sekitar diri sendiri dan keluarga sendiri saja tanpa bercampur dengan orang lain? Apa guna hidup engkau macam tu? Afala yasma'un. Pergilah bergaul dengan orang. Dengar cerita orang. Dan pastikan cerita yang korang dengar tu bukan sekadar cerita gosip orang lain, tetapi cerita yang membawa kepada tunduk pada Allah. Afala yasma'un. Gunakanlah telinga itu dengan baik dan betul. Sekarang ni pula kita dengan teknologi yang sudah dicapai oleh manusia, kita boleh dapat berita dengan sangat pantas, terutamanya melalui Facebook, WhatsApp, Twitter. Dan dalam bulan Ramadan ni kita juga lalui pernah dengar, pernah baca cerita-cerita, malah tonton pula video tentang hujan dan ribut menimpa sesetengah tempat dalam Malaysia. Dan kita nampak betapa orang berniaga yang mengalami kerugian, kemahnya diterbangkan oleh angin. So, apa kita rasa waktu kita tengok cerita macam tu, video macam tu, kesukaran orang lain? Adakah hanya sekadar tontonan begitu? Atau kita rasa sesuatu yang perlu diambil iktibar? Awalam yahdi lahum. Adakah berita-berita semacam itu belum cukup untuk menjadikan dirimu terpimpin? Tu beratnya perkataan yahdi lahum. Okey, kita buat perbandingan pula dengan ayat selepasnya, ayat 27. Ayat 27. Allah kata awalam. Dua kali diulang perkataan awalam. Cuma selepasnya awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tidakkah kamu melihat bahawa kami mengarahkan anna nasuqul ma', kami yang arahkan air itu meresap ke dalam bumi. Bumi itu pula sifat dia al-jurus. Apa jurus? Bumi itu dah kering. Kami yang arahkan air itu untuk meresap ke bumi yang kering. Fanukhriju bihi zar'an. Lalu keluar daripada bumi itu tumbuhan-tumbuhan hijau. Zar'an, tanaman. Ta'kulu minhu an'amuhum. Yang tanaman itu dimakan sebahagiannya oleh binatang ternakmu. Dan kamu sendiri makan. Fala yubsirun. Kau tak perhati ke? Ayat tadi 26. Ayat 26. Allah mulakan dengan yahdi lahum. Ayat 27. Yarau. Oh, rupanya bila berkaitan dengan manusia. Kita bukan sekadar perlu perhati tingkah laku manusia. Tetapi setiap tingkah laku itu memberi pedoman besar buat kita. Bukan sekadar perlu melihat manusia dan sejarahnya. Tetapi apa yang kita boleh dapat manfaat daripada sejarah itu, memimpin pula hidup kita. Yahdi, jadi huda. Tapi bila melihat ciptaan Allah,
Allah nak kita lihat dan ambil tahu. Yarau. Ro'a juga dia merujuk kepada tahu. Kan sama seperti Nabi SAW pernah mengingatkan kita tentang solat. Kan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat, atau seperti mana kamu tahu aku solat. Lalu ro'a dekat sini, awalam yarau anna nasuqul ma. Kamu tak tengok macam mana kami nusukkan, masukkan, kami serapkan air ke dalam bumi. Oh, air itu Allah yang serapkan. Kita dok ingat bila air tu dicurahkan ke bumi, air itulah yang pandai-pandai menyerapkan diri dalam tanah. Allah bagi tahu nasuk. Kami yang buat proses tu. Air tu takkan boleh bagi manfaat dan mudarat kecuali dengan keizinan Allah. Air tu takkan boleh menyerap ke dalam bumi kecuali dengan kuasa dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Anna nasuqul ma. Di atas ahlakna, kami yang binasakan. Allah nak supaya kita aware, sedar adanya campur tangan Allah dalam urusan-urusan ini. Pentadbiran manusia, sejarah manusia, ada urusan-urusan Allah tu. Kejap. Bukankah surah ini Allah sebut, Allah dahulukan dengan sebut pasal urusan-urusan khalaqa dan amar, kan? Ada tak? Perasan tak? Di awal surah ni Allah sebut dua benda, khalaqa dan amar. Ada Ustaz. So, di sini Allah ulang balik. Adanya urusan, 27 tu tentang khalaqa, apa yang kami cipta. 26 tu tentang amar, ketentuan-ketentuan kami pada kaum-kaum tu. Ketentuan dari sudut macam mana? Ketentuan dari sudut ketentuan dari sudut ajal kaum tu, rezeki kaum tu. Ialah untuk dia dapat kuasa itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah yang tentukan. Dan kamu sendiri berulang alik di tempat tinggal mereka. Kamu tak sedar ke? Ini semua ini merupakan peringatan terutamanya kepada orang-orang jenis-jenis yang mujrim tu. Yang na'mal salihan inna kunna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami akan buat amal salih. Allah suruh kita perhatikan semua ini. Generasi terdahulu, sistem yang Allah lengkapkan untuk keharmonian dunia dan bumi ini. Di hujung tu Allah tutup sebagai afala yubsirun. Tidakkah kamu memperhatikan? Bukan sekadar memperhati menggunakan mata, tetapi dengan mata hati. Afala yubsirun. Allah nak kita melihat alam itu sehingga macam mana nak put dalam ayat. Okey. Manusia memperhatikan alam ni sehingga timbul ilmu-ilmu baru. Hasil daripada pemerhatian dia. Antaranya adalah sains, ilmu sains. Dan sains itu pula sangat banyak cabang dia. Kan, sains botani, sains kemanusiaan, dia sangat banyak sains. Dan ilmu sains ni wujud daripada hasil pemerhatian. Dan sekian lama dia memerhatikan, maka dia akan mengeluarkan, asalnya hipotesis, maka dia akan keluarkan apa yang disebut sebagai teori sains. Dan teori sains ini, kalau selalunya teori ini kita menanggap
Dia ada satu istilah tu. Kalau untuk evolusi, dia kata teori evolusi. Yang selalu orang kata, oh itu baru sekadar teori, belum dibuktikan. No, dalam ilmu sains, bila disebut sebagai teori, itu merupakan dapatan dan fakta sebenar. So, bila manusia sering memerhatikan dan timbul dan tahu tentang kebiasaan, kalau api membakar, kalau air ni dia membasahkan, lalu semua itu kita bukan sekadar perlu perhati dengan mata, tetapi perhati dengan hati. Sebab ilmu sains, dia terbatas hanya sekadar pemerhatian kita. Rupanya kejadian itu, dia perlu diperhalusi dengan mata hati, supaya kita nampak Allah di sebalik semua itu. Kita mungkin nampak air turun masuk ke dalam bumi, lalu membasahkan bumi, dan daripada bumi itu tumbuh. Tanya orang non-Muslim, dan mereka bersetuju dengan fakta ini. Air masuk ke dalam bumi, menumbuhkan tumbuhan. Tapi mereka hanya sekadar menumbuhkan tumbuhan. Kita perlu memandang siapa yang serapkan air itu, siapa yang bertanggungjawab untuk membelah benih di dalam tanah tu, dan siapa yang mengaturkan air tu boleh serap ke dalam tanah, dan tanah tu berfungsi pula menyalurkan bahan untuk benih tu dapat manfaat. Siapa yang membelah biji benih tu, kemudian tumbuh tunas, dan tunas itu membesar. Kerja tangan siapa? So, Muslim perlu memandang sampai ke situ. Afala yubsirun. Bukan sekadar, okey, ada pokok kelapa dan that's it. Pokok kelapa, ada buah kelapa dan dalamnya ada air. Sedangkan yang diserap oleh akar pokok kelapa tu, yang selalunya tumbuh di tepi pantai, dan kita tahu pantai ini dekat dengan laut dan dia ada unsur-unsur masin. Tapi air kelapa sangat fresh, ready to drink. Tak perlu tambah sebarang bahan-bahan tambahan. Macam mana pokok kelapa tu proses daripada akar naik sampai hasilkan air dalam buah, dan buah tu ada rasa lemak. Wow. Maka daripada pandangan-pandangan semacam itulah, dia akan meningkatkan rasa kehambaan kita. Dia akan prevent kita daripada merasakan Quran ini tak relevan. Tak. Kita akan rasa, Quran sangat relevan. Ingat lagi apa kata-kata orang-orang kafir yang tak percaya pada Quran di awal surah ni? Iftarah. Satu perkataan. Iftarah. Al-Quran ni Muhammad saja yang buat. Dan Allah datangkan contoh ayat 27. Kau tak tengok ke? Ini kan pengulangan. Dia macam bentuk ring structure. Di awal Allah sebut tentang bagaimana ignorance-nya orang-orang kafir ni tentang Quran. Sekarang ayat 27 Allah bagi satu fakta. Air itu kami serap dalam bumi. Dan bumi menjadi subur. Keluar daripada tumbuhan. Ta'kulu minhu an'amuhum. Allah dahulukan binatang ternak kamu pun makan daripada situ. Bukan hanya binatang ternakmu. Kamu sendiri makan dari situ. Ta'kulu minhu an'amuhum. Oh, rupanya level kita dengan binatang, Allah sama levelkan. Kedua-duanya makan daripada tumbuhan yang tumbuh daripada bumi.
Ini bukan sekadar menerangkan pada kita, tetapi menjelaskan duduk perkara sebenar. Engkau dengan binatang sama sebenarnya, makan daripada tumbuhan yang juga tumbuh dari bumi. So kenapa bercakap tu tak pandang kiri kanan? Kenapa bercakap seolah-olah engkau saja yang paling betul? Sampai memperlekehkan bukan sekadar Quran, tapi perlekehkan Nabi. Dahsyat. Dahsyat. So ayat 27 Allah bukan sekadar bagi tahu tentang realiti apa yang berlaku, tapi Allah meletakkan kita pada kedudukan sebenar. Tolong fahami kedudukanmu. Engkau makan daripada rezeki yang kami kurniakan. Bukan usaha engkau sendiri pun, tak. Afala yubsirun? Kau tak tengok ke? Kau tak perhati ke? Lalu di awal disebut tentang zalikal kitabul tanzilul kitabil la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftarah. Ayat kedua dimulai dengan ayat ketiga dimulai dua. Ayat kedua dimulai dengan yaqulun. Dekat hujung pun Allah sebut wa yaqulun, dan mereka kata. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir ni, mereka kata wa yaqulun mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. So bila hari mahsyar ni, bila hari pembicaraan ni, kalau engkau orang-orang yang benar. Di awal mereka memperlekehkan Quran dan Nabi. Di hujung Allah highlight antara pertanyaan yang mengakibatkan mereka layak mendapat azab. Inilah perkataan yang diulang, pertanyaan yang diulang berkali-kali oleh kaum-kaum yang ingkar kepada Nabi terdahulu. Dan ini perkataan terakhir mereka. Bila hari kiamat? Ada satu lagi kalimah yang sering diulang, terutamanya pada para Nabi terdahulu. Bak datang kalau betul. Datangkanlah azab tu. Kami tak sabar-sabar. Kan ini dalam bentuk mereka beria-ia. Mereka tak sabar. Sebab dalam Quran dia ada berita baik dan dia ada amaran. Dia ada berita baik dan dia ada amaran. So, orang-orang kafir ni, dia dah sangat rasa tak selesa dengan amaran demi amaran, demi amaran, demi amaran. Akhirnya dia kata apa? Bak datang kalau kau betul. Bila datang hari pembukaan? Lalu kita pun kadang, pendakwah-pendakwah ni akan ditanya perkara yang sama. Terutamanya bagi mereka-mereka yang sombong dan bongkak ni. Yang langsung tak percaya kepada wujudnya Tuhan. Datangkanlah. Dia kata, datangkanlah. Lalu jawapan kita apa? Qul, katakanlah begini. Yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Cara Allah dan cara Quran deal dengan kesombongan, kebongkakan ini berbeza dengan cara kita berfikir. Kalau orang tanya, lazimnya, kalau orang tanya begini, bila benda itu berlaku? Atau buktikanlah kalau betul benda itu wujud dan engkau orang yang benar. Apa jawapan kita? Kita akan cuba untuk memuaskan hati orang tu. Kalau dia tanya bila, kita akan jawab, dia akan berlaku pada sekian-sekian. Atau buktikanlah. Kita akan cuba untuk cari jawapan bagi membuktikan.
Tapi Allah tidak begitu. Cara Allah jawab, pada hari itu, keimananmu tidak akan memberikan manfaat dan engkau tidak akan diberi tempoh. Bukti keimananmu tidak akan mendatangkan manfaat. Apa buktinya? Buktinya pada ayat yang ke-12. Kan dia dah nampak Rabbana absarna wa sami'na. Ini kan bukti dia beriman. Kami dah nampak, kami dah dengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yakin? Allah kata kat ujung. Pada hari itu, keimananmu tidak akan bawa manfaat. Dan kamu takkan diberi sebarang tempoh tambahan, tempoh menunggu, tak ada. So ayat di hujung ni Allah jawab permintaan orang-orang mujrim sewaktu mereka sudah nampak neraka berada di mahsyar. Bukankah waktu kita lalui ayat 12 itu saya nyatakan dalam kuliah yang lalu Allah tak jawab permintaan mereka ni. Allah sebut tentang benda lain. Betul Ustaz. Kan? Ya. Rupanya di dunia lagi Allah sudah bagi tahu jawapan. Tapi sebab engkau tak nak dengar, kau terlepas peluang untuk memahami. Ayat 12, permintaan mereka. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Jawapan kepada permintaan itu Allah sudah bagi. Lama sebelum kau mati. Lama sebelum mahsyar. Lama sebelum kau nampak jahanam ini. Jawapannya di mana? Di dunia. Jawapannya bila? Setiap pagi Jumaat engkau dengar. Apa dia? La yanfa'ul ladina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Waktu itu imanmu tidak bermanfaat. Engkau tahu pun tarikh bila kiamat, kalau engkau tidak beriman dengannya, tidak membawa sebarang manfaat padamu. So, buat apa engkau tahu bila kiamat sebenar kalau engkau tidak berbuat sesuatu? Apa gunanya engkau tahu, engkau tanya, tarikh bila kiamat, kalau engkau kekal tak mau beriman? Apa guna? Sama macam kita, kan? Cikgu. Dia buat pengumuman dalam kelas. Okay guys, Jumaat ini akan ada mini quiz. So, bersedia. Maka pelajar-pelajar yang mengambil berat, dia akan bersedia. Sebab dapat tarikh. Jumaat tu. Pelajar-pelajar yang mengambil berat, dia akan bersedia awal. Tapi pelajar-pelajar yang last minute, pagi Jumaat tu dia baru nak revision. Pagi Jumaat tu dia baru nak mengulang. Bayangkan kalau cikgu tu kata, okey, bulan ni saya nak buat quiz. Dalam bulan ni saya nak buat quiz, bersedia. So, setiap pelajar akan pastikan dia bersedia. Sebab tak tahu bila cikgu nak buat. Walau pelajar tu tanya, cikgu bila cikgu? Jumaat ni ke? Minggu pertama ke? Entah. Minggu kedua ke? Mungkin. Minggu ketiga ke? Tak tahu. Tapi yang penting dalam bulan ni. Setiap minggu mereka akan prepare. Setiap minggu. Itu fungsi dan tujuan kenapa Allah sengaja sembunyikan. Kenapa Allah sengaja sembunyikan berita tentang kiamat. Berkali-kali itu juga modal bagi orang-orang kafir ini bertanya pada Allah, bila berlaku? Bila berlaku? Lalu ayat 30, ayat penutup bagi surah Sajdah. Allah kata apa? Fa'arid anhum. Bila kita punya mada'u,
orang yang kita bawa berborak, orang yang kita cuba dakwah, menyatakan alasan-alasan seperti di atas. Tetap berdegil, tak nak ikut. Tetap tak nak ikut. Kita sebenarnya pernah melalui, kita sebenarnya pernah mengalami benda semacam itu. Kadang kita nasihatkan kawan kita, tetap tak nak ikut, tetap berdegil. Lalu jalan keluar adalah fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Wantazir, tunggulah kesudahan mereka. Fa'arid, engkau tinggalkan mereka, tunggu dan lihat apa berlaku pada mereka. Innahum muntazirun, sesungguhnya mereka pun menunggu kesudahanmu. So maksudnya Allah suruh, dah tinggalkan, abaikan. Dia tak nak ikut, abaikan. Dia tak nak ikut Quran, biarkan. Jangan viralkan, biarkan je. Abaikan. Ini kita sibuk nak bagi tahu orang kampung, sibuk nak bagi tahu ketua kampung, sibuk nak bagi tahu itu, nak bagi tahu ini. Tak payah, biarkan. Kerana apa? Bila kita sibuk nak bagi tahu orang lain tentang aib dan kejahatan orang lain, asalnya berita tu hanya kita yang tahu, akhirnya nanti satu dunia tahu. Dan setiap orang yang tahu tu, kalau dia tahu nak handle berita tu sebagai berita yang mungkin buka aib orang, yang mungkin boleh merosakkan orang. Sebab setiap kejahatan, dia boleh jadi ada orang yang ada orang yang menolak, ada orang yang menerima. Maksudnya macam mana? Satu berita, bagi kita, berita orang murtad lah misal kata. Kan, video orang mengaku murtad. Bagi kita tak setuju dengan perbuatan itu. Tapi boleh jadi ada orang lain yang melihat video itu, dia setuju dan dia dapat idea baru macam mana nak murtad. Dia dapat alasan baru macam mana nak murtad. Kita nak bertanggungjawab ke atas viral yang kita buat? Allah suruh biarkan. Fa'arid anhum. Wantazir. Dah, tunggu je lah. Innahum muntazirun. Mereka pun sama-sama tunggu. So, Allah mulakan surah ini dengan perlecehan. Perlekihan orang-orang kafir terhadap Quran. Lalu di hujung Allah bagi tahu pada kita yang baca Quran, yang cuba untuk faham Quran, orang tak nak Quran, biarkanlah. Biar mereka. Tak payah dihiram. Yang penting kau tumpu apa kerja dan tugasmu. Tabah, kuatkan keimananmu. Kuatkan keyakinanmu. Sebab dia akan bertemu dengan Tuhannya. Seorang-seorang dia. Dia sendiri akan pasti menyesal di akhirat nanti. Dan engkau sudah pun laksanakan tugas dan tanggungjawabmu membawa dia. Dah dia tak nak. So, biarkan. Ini merupakan jalan tuntas daripada Allah, terutamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tahu bahawa Nabi punya prihatin terhadap manusia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Arahan 30 ini sebenarnya dia bahaya dan salah sebenarnya kalau saya secara generalize bagi tahu, kita kena tinggalkan mereka. Tak, sebenarnya bukan begitu. Arahan ini asalnya pada Nabi SAW. Dan kita tahu keprihatinan Nabi pada umat ni sangat luar biasa. Nabi punya concern pada orang-orang yang belum beriman sangat kuat sehingga kadang membahayakan kesihatan tubuh badan Nabi. Kan kita dah baca dalam surah Kahfi yang lalu, fala'allaka bakhi'un nafsaka, dan janganlah engkau menjadikan tubuh badanmu binasa.
ala asarihim, atas kesan-kesan perbuatan mereka tu. Jangan sampai engkau binasa, wahai Muhammad. Betul, Nabi sangat concern, tapi Allah kata man berpada-pada. Itu arahan untuk Nabi. Kita kena usaha mencintai mad'u kita, ajak dia tanpa syarat. Ajak dia dengan seluruh keupayaan kita. Bukan sekerat jalan, dia tak nak, dah lah, tak nak, tak apalah. Tak, bukan begitu. Farid anhum ni untuk Nabi, level Nabi. Kita kena juga bawa, kena tarik. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan boleh jadi dengan komitmen kita itu, dia mungkin akan dapat petunjuk. Dia mungkin akan dilembutkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Who knows? Dan lagi satu, kita berhadapan dengan manusia yang totally different dengan apa yang Nabi hadapi. Level non-Muslim yang kita hadapi tak sama. Lebih ringan mungkin berbanding dengan kafir Quraisy yang Nabi hadapi hari-hari. 13 tahun di Mekah. So, dua level tu tak sama. Lalu usaha kita tidaklah on par sama dengan apa yang Nabi buat. Tak. Lebih banyak kurangnya. Lalu kita kena make it lebih baik dan lebih baik. Cara kita bawa tu lebih baik. Bahasa yang kita guna tu lebih lunak. Pujuk rayu kita tu lebih mengancam. Makin lama makin baik. Makin lama makin baik. Terutamanya mad'u yang dekat dengan kita. Anak-anak kita, isteri kita, suami kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita. Itu lebih utama. Keutamaannya adalah jangan sampai mereka perlekehkan Quran. Am yaqulu naftarah, itu sebolehnya jauhkan. Jangan sampai mereka menganggap Quran ini hanya sebagai Quran bahan bacaan. Tak. Kita perlu rapatkan mereka, dekatkan mereka dengan Quran. Itu sebaiknya. Sebab kita khawatir bila dia tidak berpegang dengan Quran, akan datang pandangan, pendapat, cara berfikir, view tentang alam ini berbeza seperti mana yang Quran nak. Boleh jadi dia mengaku Islam, tapi pandangannya terhadap ketuhanan itu berbeza dengan apa yang sepatutnya berlaku. Itulah sedikit sebanyak tentang surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Saya buka dulu pada soalan sebelum nanti kita akan wrap up sesi untuk surah Sajdah ni daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke-30. Boleh kalau ada siapa-siapa nak tanya dulu, silakan. Adakah siapa ada soalan? Berkenaan dengan ayat ke-30 tu kan, Ustaz? Fa'arat ni kan, fa'arit tu. Fa'arit anhum. Memang semalam pun Kak Syida bincang dengan Mas Harlina dekat Facebook kan, sebab bila kita share sesuatu mahjurah, kalau kita share sesuatu berkaitan kan tak ada orang, tak ada siapa yang nak ambil perhatian lah. Tapi bila kita share gambar, kalau kita share kita punya gambar kucing, so orang macam berminat nak komen, berminat nak like lah. Tapi bila kita something benda yang kita share berkaitan dengan Al-Quran ke Al-Quran lah, bab agama kan, bukan nak kata kita pandai, tapi kita baru tahu sikit benda tu dan kita nak share kan. Macam Kak Syahrini ingat Ustaz Salih masa ayat ayat Surah Al-Kahfi kan, ayat berapa ya, yang perkataan utlu tu. Mahjurah tu surah Furqan, Kak Syida. Mahjurah Furqan. Betul. Mahjurah tu tak silap saya diulang 3 kali dalam surah Furqan. Hijrah mahjurah 2 kali, 1 kali mahjurah. Bila kita dah belajar kan, maksudnya kita dah tahu, dulu kita hanya tahu berkaitan dengan Iqra.
qara'a. Tapi bila sampai satu tahap Ustaz sampaikan utlu tu, bila kita baca dia, kita kena sampai dia, kita amalkan, kita amalkan, lepas tu kita kena sampaikan kepada walaupun sikit kefahaman. Tapi itulah macam Harina cakap lah kan, bila kita share benda tu, bab Al-Quran orang macam, I mean memanglah Allah mungkin orang tak nampak benda tu, tapi dari segi menarik perhatian orang tu, mungkin cara kita ke apa untuk bukan suruh like, tapi macam tak nampak lah. Dia tak ada rasa tertarik, tak ada rasa amazed. Macam kalau biasalah manusia ni lain-lain kan. Kalau macam saya bila tengok satu fact tentang wow-nya, macam tadi kan pesan Allah samakan kita dengan binatang ternak. Rezeki dari Allah tu sama, kita share the same tumbuh-tumbuhan yang melata di bumi. So kita akan terasa tau, tapi macam tak tahu mungkin setengah orang dia tak ada nampak benda tu satu yang mengusik, yang menyentuh, dan tak ada macam nak tunggu sekejap dan tengok balik apa lagi yang mungkin kupasan yang kita tulis lagi kat bawah-bawah tu kan. Saya tak tahu, mungkin ayat akhir ni pun kata fa'arid kan. So maksudnya Ustaz, adakah kita nak yelah, kalau saya keep on lah, tulis je, tak kisahlah ada orang like ke tak ada like ke, asalkan benda tu menjadi satu macam kita punya iltizam kita, dan kita rasa bukan kita nak mendapatkan like orang tu, bermaksud kita ni dakwah Nabi pun Allah tak tanya kan siapa yang beriman, siapa tak beriman. Jadi kita ni just dengan niat kita nak share ilmu yang kita dapat ni supaya lebih ramai orang ada kesedaran tentang pentingnya kita menghayati Quran tu bukan setakat baca lah. Itu je yang hasrat saya sebenarnya. Kita bukan nak tunjuk kita pandai atau lebih daripada orang, tak. Kita tak ada rasa tinggi pun darjat kita ni yang belajar Quran apa semua ni. Cuma kita sentiasa merendah supaya kita dapat ajak orang lain juga sama macam kita lah. Dapat perasaan kita makin tawaduk, makin merendah, makin nampak dunia kita ni untuk apa, dan macam mana nak dengan itu kita menambah baik amalan kita untuk persediaan akhirat kita. Itu je yang kita nak niat, yang kita share tu. Kita bukan nak tunjuk pandai, nak jadi ustazah ke jauh sekali lah kan. Okey. Bila dekat hujung tu Allah sebut fa'arid, tinggalkan atau abaikan, itu adalah pada tahap bila mereka sudah mula memperlekeh. Maksud memperlekeh ni secara terang-terangan bagi tahu Quran ni begini, Quran ni tak relevan, Quran ni kita dengar dan kita tahu dia punya pernyataan begitu dalam tulisan. Namun bagi mereka-mereka yang tak berminat, mereka-mereka yang tak berminat, macam mana anak kita lah kan, bila kita bercakap belum tentu dia nak dengar. Kadang boleh keluar dari mulut dia, mami ni bebel je. Sedangkan bagi kita, apa yang kita cakap itulah yang penting untuk dia. Sama macam kalau kita bagi dia makan ubat, kanak-kanak dia takkan tahu bahawa ubat itu baik untuk dia. Yang tahu siapa? Kita. Bagi kanak-kanak, ubat tu pahit. So pahit tak bagus. Yeah. Kita je yang dah dewasa ni, kita tahu bahawa ubat, benda yang membawa manfaat tak semestinya manis. Kan? Benda yang bawa manfaat tak semestinya manis. Contoh lain, petai. Saya pun tak tahu apa manfaat petai, tapi bagi peminat petai, dia sangat suka. Sedangkan petai tu rasanya tak adalah macam wow sangat, tapi peminat ni sangat suka. Oh, rupanya Quran ini kita perlu mengolahnya, memberi penerangannya dalam bentuk yang boleh menyentuh minat manusia. Dan minat manusia ni pelbagai. Dan kita tahu, kalaupun kita bercakap dengan anak kita lebih selesa tengok YouTube atau main game berbanding dengar kita bercakap.
So rupanya dengan kepelbagaian manusia ni, Allah datangkan pelbagai bentuk topik yang kita boleh explore sesuai dengan minat manusia tu. Contoh kalau saya dekat rumah, sebelum saya setiap kali bila saya dijemput untuk ceramah ke kuliah ke atas topik-topik tertentu, saya bincangkan dulu dengan orang rumah. Bincangkan dulu dengan dia, yang abang hari ini besok lusa akan ada kuliah topik begini. So, abang punya poin-poin digariskan begini. Apa pendapat? Itu dengan orang rumah. Kalau dengan anak, saya akan suka bawa cerita-cerita tentang apa? Tentang Nabi, cerita tentang syurga, cerita tentang minuman di syurga. Dan bentuk macam tu saya cuba bawa dekat Masjid Negara ni. Terutamanya bila selepas saya jadi imam subuh ataupun asar, saya minta 3 minit daripada jemaah, saya bawa sesuatu daripada Quran. Saya pernah bawa tentang apa bestnya minum dalam syurga berbanding minum dekat dunia. Itu saya bawakan contoh dalam surah Insan. Motivasi tentang nak memberi dalam surah Insan. Ini nanti next saya nak bawa tentang bagaimana Quran menggambarkan dahsyatnya neraka, tapi dalam surah yang sangat tak relevan dengan dahsyatnya neraka, iaitu surah Ar-Rahman. So, fakta-fakta trivial macam itu yang kita rasa dapat, Quran ni lain macam lah. Kalau kita faham, benda yang semacam itulah yang kita cuba bawa. Kita cuba mencungkil minat manusia lain. Bukan minat yang kita nak, tapi minat yang manusia nak. Tak perlu panjang, kita bawa benda-benda yang pendek saja. Saya sangat tertarik dengan pendekatan Ustaz Nu'man Ali Khan. Sewaktu dia mula-mula nak popular dulu, dia tidak bawakan penjelasan Quran itu ayat demi ayat seperti mana yang sekarang dia buat. Tak. Waktu mula-mula dulu, dia bawakan miracle of the Quran. Apa yang menakjubkan dalam Quran ini? Lalu dibawakan perbandingan perkataan dalam Quran. Dia bawakan bagaimana susun atur Quran itu. Dia cuma tarik minat dulu. Macam kalau ibu-ibu di rumah, bagaimana dia nak dapatkan perhatian anak-anak dia, dia masak benda sedap-sedap. Dia tarik dulu craving anak-anak. Okey, dapat kau makan sedap-sedap. Lepas tu apa saja diarah, confirm anak ikut. Saya mula tertarik dengan Quran ni kerana benda tu lah, benda-benda yang benda-benda kecil, benda-benda yang selalu kita jumpa, tapi rupanya benda tu menakjubkan. Contoh, antara contoh yang kita boleh dapat dalam Quran, bila Allah guna bilangan, nombor. Surah Yusuf. Surah Yusuf Allah sebut tentang sab'a baqaratin simani wa sab'in ijafin ya'kuluhunna sab'un sumbulat. Perkataannya adalah sab'u sumbulat. 7 tangkai. Sumbulatin. 7 tangkai. Kalau dalam surah Baqarah, Allah sebut sab'a sanabil. 7 tangkai juga. Tapi satu sumbul, satu lagi sanabil. Dua-dua adalah dalam bentuk jamak. Satu jamak muannas salim, satu lagi jamak taksir. Dua-dua dalam bentuk plural. Rupanya dia ada plural biasa. Dan lagi satu super plural. Kalau kita translatekan, sab'a sumbulat, dia diertikan sebagai 7 tangkai. Sab'a sanabil juga diertikan sebagai 7 tangkai.
Tapi perkataannya berbeza. Sumbulat dengan Sanabil tak sama. Lalu apa bezanya? Oh, bezanya 7 tangkai dalam surah Yusuf, 7 tangkai yang terhad hanya untuk mimpi itu. Tapi 7 tangkai dalam surah Baqarah menggambarkan 7 tangkai unlimited. Siapa yang bersedekah, sedekahnya itu digandakan dengan setiap satu, umpama setiap satu tangkai menumbuhkan 10 biji benih. Dan 7 tangkai akan menumbuhkan lebih banyak. Kan dia unlimited, berganda-ganda. So benda yang semacam itulah apa-apa yang kita boleh tarik perhatian mad'u. Dan setelah kita bentangkan semacam itu, maka masih ada orang dalam kalangan mad'un kita ni berani sebut tentang Quran tidak relevan, Quran begini aku tak nak ikut, Quran ni dicipta oleh Muhammad. Barulah kita termasuk dalam arahan fa'arib anhum, dah tinggalkan. Bila berlaku penentangan secara nyata, baru kita boleh kata dah fa'arid anhum, tinggalkan mereka. So tentang mahjura tu kan, Quranan mahjura tu, kita lah orang-orang yang ada akses kepada tadabbur Quran ini, cuba membawa kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, mereka-mereka yang berminat untuk sama-sama fahami semula Quran ini. Moga dengan usaha kita yang sedikit ini, kita dapat bawa beberapa orang yang kita kenal supaya tidak tergolong dalam mahjura tu. Supaya tidak tergolong dalam keadaan mahjura itu. Itulah antara kita punya impian pun. Kita bukan semata-mata nak kita sorang-sorang masuk syurga, tapi kita nak supaya kita dapat kumpul seramai mungkin orang yang merasa bahagia bersama-sama. Merasa bahagia bersama-sama. Tak cukup bahagia ke bila kita dapat baca Quran dan kita dapat tahu pula apa yang Quran bicara Quran itu. Malah sampai ke tahap bila kita baca Quran, tersentuh pula emosi-emosi kita. Ada ketikanya kita senyum, ada ketikanya kita geleng kepala, ada ketikanya kita menangis, ada ketikanya kita berhenti dan mula diam, merenung, mengira-ngira. Wow. Baca Quran ni sebenarnya satu perjalanan, satu journey. Baca tentang kaum Ad, kita berjalan back to the future kan, throwback ke belakang, menggambarkan situasi kaum tu macam mana, suasananya macam mana, unta Nabi Saleh, benda-benda semacam itulah yang sebenarnya mengukuhkan dan menguatkan lagi emosi, minat yang lebih mendalam bila kita baca Quran. Wallahu a'lam. Mungkin juga betul apa Ustaz sampaikan kan, sebab mungkin macam kita bila kita dapat sesuatu tu, macam pada kita benda tu baru dan kita rasa macam orang lain pun baru juga dan dia perlu tahu, dia perlu diberitahu sesuatu yang kita dapat. Apa yang kita dapat, macam semalam kan Ustaz bincang pasal surah di kelas Ustaz semalam lah kan, semuanya mahjura tu. Lepas tu, tapi sebenarnya betul lah, mungkin peningkatan kata pengetahuan tu kan, maksudnya bersampai ke tahap kita macam demam, mungkin mahjura tu tak tahu apa maksud mahjura, tapi yang duduk kelas Ustaz tahulah apa mahjura semalam tu kan yang dibincangkan.
Jadi macam tapi rasanya tak menjadi satu kesalahan lah kot kalau kata orang tak like ke tak apa ke kan. Tapi bukan tak ada rasa macam kata cuma laginya mungkin cara kita lah ya Ustaz, mungkin cara pendekatan kita tu belum sampai ke menyentuh hati orang lain kan. Macam kita buat kelas pagi ni, kelas-kelas macam kelas tadabbur ni semua mesti belum dapat apa orang kata belum dapat menjentik hati orang sekitar lah untuk surah-surah untuk mengetahui apa yang kita bincang dalam surah As-Sajdah, surah Kahfi kan. Belum ada minat untuk dia orang untuk rasa nak tak tahu apa ada dalam tu. Apa Ustaz kongsi, apa yang Allah bagi tahu dekat kita melalui Ustaz akan sampaikan kita kan. Tapi itulah mungkin tak nampak keperluan untuk mengetahui apa yang ada untuk perluan untuk belajar benda ni semua kan. Untuk tadabbur Al-Quran ni. Bila orang kata, tapi tak apalah Ustaz, macam tak perlu kita tinggalkan lagi lah, kita usah dulu dia. Kita usah lagi lah sampai insya-Allah buat benda ni untuk kebaikan. Tak ada kata kemungkinan, tak ada satu kemungkinan yang keburukan tu benda akan berlaku kalau benda-benda yang baik jalan Allah kita usahakan juga kan Ustaz kan. Itulah pandangan Kak Syida bila Ustaz pada ayat yang ayat yang 30 ni lah kan insya-Allah kita akan jadi satu motivasi dari kita orang Nabi tu untuk Nabi, tapi sebenarnya kita yang kat sini zaman sekarang ni kena move on lah, moving forward. Jangan pandang ke belakang, teruskan saja usaha kita untuk mentabatkan Al-Quran pada ummah kita insya-Allah. Setuju dengan Kak, terutamanya berkaitan dengan mereka mungkin belum lagi rasa tertarik, dan lagi satu kita perlu mengasah dulu kreativiti kita, sebab okey, kita mengajak orang dan berbeza dengan cara Nabi mengajak orang. Okay? Kita nak ajak orang, kita kena baca Quran yang bukan bahasa ibunda kita dan kita kena dalami pula perkataan-perkataan Quran dalam bahasa Arab, perlu translate pula dan terangkan pada orang lain. Nabi SAW, Quran bahasa ibunda dia. Orang yang diajak juga guna bahasa ibunda yang sama. Level tu dah lain. Nabi pula sebaik-baik manusia. Dengan akhlaknya, dengan baiknya, dengan you name it, semua ada pada Nabi. Dan bayangkan, orang yang berhadapan dengan Nabi masih lagi kata, kau tipu. Lain level. Lain dan tak sama. Sebab tu bila Allah arahkan pada Nabi, tinggalkan mereka. Wow, itu arahan besar dan arahan berat untuk Nabi buat. Tinggalkan, kalau aku tinggalkan, siapa nak bawa diorang ni? Berat dan besar. Dan sebab tu saya kata, kita tak boleh nak samakan orang non-Muslim sekarang dengan kafir Quraisy. Beza. Dia memahami Quran luar dalam. Dan dia tahu tentang Quran. Sehingga kan mereka malam-malam rasa rindu nak dengar bacaan Quran. Hanya rindu nak dengar, bukan nak faham pun. Rindu nak dengar sebab dia punya alunan, dia punya rima, dia punya perkataan. Dia umpama puisi-puisi indah. Sebab tu Abu Jahal, Mughirah boleh terserempak 3 kali, 3 malam berturut-turut depan rumah Nabi. Pelan-pelan Yusuf dekat kegelapan malam tu nak dengar Nabi baca Quran. Tapi sebab hidayah tak ada, akhirnya dia tak jadi Islam. So, apa kurangnya dakwah Nabi? Kalau nak banding dengan kita lah, apa kurangnya dakwah Nabi? Sehingga diorang tolak. Oh, rupanya memang ada jenis manusia yang degil begitu. Ada. Dan kita jangan pula samakan dengan bila kita tulis, orang tak suka, orang tak minat. Labelkan sama dengan tu. Tak. Mungkin dia ada benda lain yang dia lebih utamakan. Mungkin dia peminat kucing. Suka tengok gambar, tapi dia tak minat nak baca.
panjang-panjang. Mungkin juga dia sedang mencari maklumat lain. Contoh, dia nak cari maklumat tentang forex. Tapi kita hidangkan Quran. So dia kata, ini tidak relevan dengan apa yang aku nak. So keinginan manusia ini pelbagai. Bila kita dapat rasai semua tu, dapat cuba untuk memahami, maka Allah akan bukakan jalan buat kita supaya kita lebih mudah untuk berlapang dada. Tak nak dengar tak apalah. Mungkin belum masanya. Sampai satu hari nanti, Allah akan bukakan pintu hati dia untuk dia kembali mencari. Saya banyak kali dah scroll, ini tak berkaitan. Abaikan, skip. 2-3 hari lepas tu baru teringat, aku hari tu ada nampak lah tulisan ni. Kat mana? Cari balik tak jumpa. Dekat situ baru menyesal. So rupanya kadang kita perlu melalui jalan penyesalan itu supaya bila datang peluang kali kedua, kita tidak abaikan. Itu lebih bermakna. Itu lebih bermakna. Berbanding sekali kita dapat dan kita baca dan kita lupakan. Dia tidak membawa apa-apa impak. Tapi belajar daripada penyesalan itu lebih memberi impak dan kesan. Dan saya harap begitulah bila orang lain yang lalu dekat kita punya tulisan, mungkin dia akan cari hari kedua, hari ketiga. Tapi yang pasti, tolong jangan berhenti. Teruskan. Asah aja bakat tu. Teruskan. Mungkin kalau kita tulis panjang-panjang orang tak baca, memadai satu soalan. Macam saya selalu buat, satu soalan, 2 perenggan, that's it. Tak perlu panjang-panjang. Sebab kita tahu orang kita ni, surat khabar pun dia tengok gambar je. Tak perlu panjang-panjang, pendek je. Yang penting boleh trigger, mencetuskan keinginan dia nak tahu lebih lanjut. Sebab tu Quran juga, dia dalam bentuk ada banyak ayat-ayat dalam bentuk pertanyaan. Tadi kan kita lalui ayat tentang pertanyaan. Awalam yahdilahum. Kau tak terasa diberi petunjuk ke? Awalam yarau. Kau tak tengok ke? Itu kan bertanya. Allah bertanya. Awalam yarau, kau tak tengok ke? Tengok yang mana? Kam, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Engkau tak tengok ke macam mana Allah perlakukan pada ashabil fil? Allah perlakukan pada ashabul fil. Lalu kita pun baca dan kaji sejarah tentang ashabul fil. Ada burung. Kau tak tengok ke betul-betul macam mana Allah buat tu? Tengok apa? Apa nak ditengok ni? Bayangkanlah burung lawan dengan gajah. Burung dengan gajah. Saya ulang balik. Burung dengan gajah. Gajah kalah. Tak masuk akal. Tapi itulah yang berlaku. Burung dengan gajah. Burung dengan gajah. Sangat tak masuk akal. Tapi itulah realitinya. Wah. So, benda-benda semacam itulah. Quran pun, dia datang dalam bentuk begitu. Dia nak trigger, menyentuh, ataupun dia ada butang-butang yang membuatkan manusia ini rasa, iya tak iya kan? Begitu. So saya rasa benda yang semacam itu kita perlu dapatkan lagi maklumat-maklumat tambahan supaya bila kita cuba sampaikan, orang rasa tertarik. Dan lagi satu, last komentar saya tentang hal ini adalah sebenarnya bukan perkataan kita, bukan tulisan kita yang membuka hati orang tu. Yang membuka hati orang tu adalah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha je. Kita usaha keluarkan perkataan tu. Tak semua ayat yang saya ucapkan hari ini, start daripada 11 sampai 12.30 ni, semuanya kita tuan-tuan boleh dapat tangkap dan faham. Tak semua.
ada beberapa perkataan yang mungkin saya sebut, dan waktu itu Allah sebut apa? Kun. Allah sebut kun. Maka perkataan itu meresap dalam hati, membuatkan kita insaf. Bukan saya. Tak, bukan saya. Allah punya kerja. Sebab tu saya tak kisah sangat berapa ramai pun yang tonton. Kan tiap kali akak kata, hari ni 14 orang, bolehlah Kak Ustaz? Tak. Saya tak kisah pun. 3 orang pun jadi. Sebab yang menggerakkan hati manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala. Impaknya tu Allah yang bagi. Walau 1000 orang. Tapi kalau tak siapa pun nak dengar, masing-masing layan handset, masing-masing buat benda lain, pun tak memberi impak apa-apa. Yang penting, kita cuba sehabis baik untuk memberi penyampaian yang berkualiti dan audiens dapat sesuatu yang berkualiti. Itu je. Yang menggerakkan, yang mendatangkan rasa terharu, tersentuh tu Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantunglah pada dia, Allah akan mudahkan. Wallahu a'lam. Ustaz, Ustaz sampaikan Ustaz berisu lah, Ustaz big deal lah kan benda tu. Tak ada masalah pun. Cuma lagi bila Ustaz cakap walau 3 orang, walau 14 orang, Ustaz akan teruskan kuliah. Sebab yelah audience tu memang tak, dia ada satu sesi kelas-kelas tu ramai kan pergi kelas tu. Tapi itulah kadang-kadang menjadi kebimbangan jugalah nanti kata ada audience kelasnya akan dijalankan tidak. Sebab pada Kak Syida Al-Quran tu, tadabbur Al-Quran tu, kalau tak dapat dijalankan, terputuslah ilmu tu kan. Kalau tak ada audience, takut terputus ilmu. Tapi bila Ustaz cakap macam tu, menguatkan semangat Kak Syida lah untuk teruskan, untuk adakan kelas-kelas tadabbur ni. Sebab yang tadabbur ni memang asing sikit lah kan, asing sikit. Berbanding dengan kelas-kelas yang lain lah, fiqh ke, tauhid ke, akidah ke kan. So Ustaz, okay, Ustaz boleh recap balik apa nak buat penungan pada ayat surah Sajadah ni? Surah Sajadah ni Ustaz, sebelum kita tutup kan, untuk next sesi bulan depan. Okey. Surah Sajadah ni dia ada kita sepatutnya mencari kenapa Nabi sering baca di pagi Jumaat. Kita sepatutnya mencari kenapa Nabi sering baca di pagi Jumaat. Punca utamanya adalah perlekihan terhadap Quran. Kan? Bagaimana ayat kedua itu ungkapan orang-orang tidak bertanggungjawab ni sebut am yaqulu naftara. Perlekihan terhadap Quran. Lalu Nabi nak kita umatnya ini tolong dukung Quran ni sungguh-sungguh. Umat terdahulu dari bagi Taurat disebut tadi hudan li Bani Israel. Malah dalam Quran juga akan mengajar kita tentang khauf dan tama'. Khauf dan tama'. Doa tu yang Allah janjikan jannatul ma'wa. Sebab jangan sampai nanti satu hari kita akan tertunduk depan Allah dan menyesal kerana tidak grab peluang itu. Malah peluang yang ada ini di pagi Jumaat, insafilah ya, sehingga kita boleh tunduk secara sukarela. Bukan tunduk, sujud secara sukarela di pagi raya. Sujud secara sukarela dengan membaca surah Sajadah. Kita bukan sekadar nak meninggikan Quran, nak menjadikan Quran itu perlembagaan hidup, tetapi kita bersedia untuk sujud, bukan tunduk, tapi sujud untuk menggalas amanah ini. Itu poin untuk surah Sajadah. So next mungkin kita akan pergi mungkin surah Insan, surah kedua di pagi Jumaat yang kita sering baca. Apa yang kenapa, apa signifikan kenapa Nabi sering baca surah-surah ini? Wallahu a'lam. Ustaz, apa signifikannya pula kita baca setiap malam pula Ustaz kan sebelum kita tidur, belah malam kita baca. Ada juga hadis yang ada hadis kan ke ataupun apa kan, tapi dijadikan satu amalan sebelum kita tidur pada waktu malam kan. Apa pula signifikan pada malam hari itu? Bila kita baca surah ni pun kita akan sujud juga. Bila Ustaz cakap kan first time Kak Syida dapat pada ilmu Ustaz
sujudlah. Selalu kita tasbih je kan. Tapi bila tu sujud tu, menghayati sujud tu. Kenapa dia sujud? Macam mana Ustaz? Untuk setiap malam, memang Nabi suka baca banyak surah-surah yang range ayat itu 30-40 ayat. Surah Sajdah, surah Mulk kan 30 ayat. Range macam itu. Dan basically untuk malam-malam biasa ini, sebelum kita tidur, sebelum roh kita ini balik kembali kepada Allah, kita nak pastikan bahawa kita adalah hamba yang bersedia untuk sujud pada Allah bila-bila masa. Ketundukan kita, kepatuhan kita kepada apa yang Allah nak, terutamanya melalui Quran, nak menunjukkan kita adalah hamba dia. Bersedia untuk menjadi hamba dia sebelum tidur. Itu yang Nabi suka baca supaya hidup kita ni bukan sekadar besok kerja nak buat apa. Sehingga kan azan baru teringat, sembahyang, baru ingat Tuhan. Tapi sepanjang kerja tu langsung tak ada campur tangan, tak ada kaitan dengan Tuhan. Tak ada peringatan zikir pada Allah, tak ada. Tapi rupanya sebelum tidur itu kita sudah pun ready. Ya Allah, aku sanggup untuk sujud padamu. Maka terimalah aku, bimbinglah aku menjadi hamba-Mu. Setiap malam macam itulah kita buat. Bersedia, sentiasa bersedia. Bersedia untuk diambil nyawa juga Ustaz kan? Maksudnya kan? Maksudnya kita mati kan? Kita mati. Persediaan untuk diambil nyawa pun boleh juga. Ada pengajaran dekat situ lah. Sedangkan kita sujud tu sebelum kita tidur malam, kita sujud kepada Allah dulu kan. Kalau siapa yang mengamalkan surah itulah kan. Mungkin ada yang amalkan, mungkin ada yang tak amalkan kan. Sahabat-sahabat, ada soalan yang tanya Ustaz kan, silakan untuk pada sesi kita pagi ni. InsyaAllah kita akan bercuti lebih kurang 3 minggu 4 minggu lah ke depan hari kita bukan buka semula. Untuk bagi sahabat-sahabat raisahkan lah insyaAllah. Jika ada persoalan, Nisha untuk tanya Ustaz ke apa ke? Kak Umi? Jika ada persoalan, apa sesuatu yang trigger pada surah, pada ayat-ayat yang kita baca kan pada surah ni kan, rasanya kan sepanjang Ustaz tadabbur dengan kita kan. Silakan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya saja nak tanya lah. Saya ada anak dalam umur 3 tahun dengan setahun. Jadi saya nak tahu macam mana dengan saya ni yang tak tahu tadabbur Quran kan, macam mana nak buat anak-anak kecil ni start minat dengan Quran semua. Start ada, maksudnya macam saya dengar satu ustazah kata selalu bacakan surah Ar-Rahman daripada ayat first sampai yang 4 dekat umur anak. Jadi ada tak tips daripada Ustaz? Okey, untuk anak-anak ni, pertamanya saya suka ikuti FB Aminah Homeschooling. FB Aminah Homeschooling. Aminah Homeschool. Okay. Dia ni seorang ibu yang dia suka buat aktiviti pada anak-anak dia, terutamanya aktiviti mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kanak-kanak yang masih baru nak belajar bercakap kan, masih baru nak belajar baca Quran pun sebenarnya dia belum lancar dan belum lurus. Anak-anak ini perlu diperkenalkan dengan pencipta dia. Perlu diperkenalkan dengan pencipta dia. Sebab yang penting adalah selalu kita sebut sebagai tak kenal maka tak cinta. Lalu bagaimana dia nak mencintai penulis empunya kalam kalau dia tak kenal, macam mana dia nak mencintai Quran which is kalamullah kalau dia tak kenal siapa yang bercakap tu. Sebab Quran ini, saya tidak katakan yang Quran ini terlalu tinggi untuk anak-anak, tetapi memperkenalkan anak dengan alam itu lebih ringan berbanding kalau kita nak terus ajar dia surah-surah tertentu.
Which is tak mustahil sebenarnya. Imam Syafi'i dahulu umur usia 8 tahun dah boleh hafal Quran. Itu in terms of hafal. Tetapi untuk tadabbur, yang itu kadang Quran ini dia menawarkan variasi perkataan yang bukan sekadar tinggi, tetapi perkataan-perkataan yang menyentuh kepada gerak laku emosi. So, kanak-kanak ni dia dengan emosi dia masih belum faham. Ini marah ke geram. Dia belum dapat differentiate semacam itu. Tapi kalau nak ikuti FB Aminah Homeschool tu, cuba tengok diorang punya cara ibu ini mengajar anak dia. Sebab dia menetap dekat Mekah. So dia cuba bawa alam itu, bagaimana dia nak memperkenalkan anak dia kepada pencipta alam, bukan sekadar alam tetapi pencipta alam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita katakanlah tadi dia kata baca surah Ar-Rahman 4 ayat tiup kat ubun-ubun. Saya tidak menyarankanlah, tidak menggalakkan untuk aktiviti semacam itu dibuat sebab tidak terbukti dan Nabi pun tak suruh. Tidak ada arahan dan Nabi pun tak pernah suruh macam itu. Itu mungkin pengalaman individu. Dan pengalaman individu ni kita tak boleh generalize semua orang berkesan untuk buat. Mungkin ustazah tu buat berkesan untuk dia. Tapi pengalaman individu tidak boleh di-generalize. Oh, aku buat, mesti mujarab untuk orang lain. Tak, bukan begitu. Apa yang Nabi suruh buat itulah yang kita buat. Apa Nabi buat pada anak-anak? Nabi jadikan anak-anak ini kawan. Nabi jadikan anak-anak ini kawan. Dan Nabi, bila dengan anak-anak, dia tidak ada kasta. Bila dia melayan kanak-kanak, dia tak timbul kasta. Maksud kasta ni apa? Bila ada anak dan orang tua. Kan, bila ada anak dan orang tua, kita selalu mendahulukan orang tua tanpa mengambil concern, tanpa bertanya konsen si anak. Pernah satu ketika dalam satu majlis, Nabi bertanya kepada kanak-kanak di sebelah kanan baginda. Nabi bertanya kepada kanak-kanak sebelah kanan baginda, boleh tak aku bagi air ni kepada rakan aku sebelah kiri? Tengok, Nabi punya akhlak dengan anak-anak. Dia tanya, minta persetujuan daripada budak. Boleh tak aku bagi air ini kepada kawan aku dulu sebelum aku bagi kau? Uish. Kalau kita vetokan diri kita, anak-anak perlu faham ini urusan orang tua dulu. Kan beza. Itu antara soft skill yang mak bapak muda terutamanya perlu dapatkan, terutamanya berkaitan dengan hubungan dengan anak-anak. Supaya dia membesar itu dengan melihat contoh yang sangat baik, terutamanya daripada mak bapak dia. Benda macam ni lah saya masih lagi dalam bertatih-tatih untuk memperbetulkan diri berkaitan hubungan dengan anak-anak. Saya hari itu dapat komen daripada orang rumah. Kadang kita bapa balik rumah, entahlah cuba bersikap garang ke atau macam mana dengan anak-anak. Hari itu isteri saya dengan anak-anak tengok cerita Tanah Kubur. Lepas tu adalah scene seorang perempuan ni, dia buat dia mendera anak dia, macam itulah cerita dia. Lepas tu anak saya yang kecil, dia cakap dengan mak dia, "Mami, Daddy ada jahat sikit macam orang tu." Aduh, perkataan itu bila saya dengar, sangat menyentap. Punya anak-anak ni, dia bukan sekadar sponge,
tapi dia sudah boleh, otak dia sudah mula berhubung. Dan bayangkan, kalau mereka ini nanti mengadu begitu depan Allah. Ya Allah, mak bapak aku berlaku zalim pada aku. So, benda ni perlu diusahakan. Benda ni perlu diusahakan. Kenalkan dia dengan Allah. Kenalkan dia dengan alam. Biar dia kenal dan cinta kepada pencipta dia. Terutamanya anak-anak yang masih kita gelar sebagai apa? Rebung sebelum jadi buluh. Wallahu alam. Sebab kan Ustaz, saya rasa lah kalau kita ni pandai Al-Quran kan, maksudnya kita nak cerita, okay, surah Al-Fil ni pasal gajah lawan dengan burung. Jadi bila kita tahu setiap surah tu, kita seronok nak bercerita dekat anak-anak ni. Kalau in case kita tak faham pun, jadi kita macam mana kita nak cerita kat dia? Maksudnya sebenarnya Al-Quran ni dia macam satu novel dan benda tu realiti. Jadi sebenarnya kalau kita lebih faham, lagi seronok lah kita nak bercerita macam pasal sirah Nabi. Sebenarnya nak bagi tahu sebenarnya sirah-sirah Nabi ni punyalah banyak, tapi sebab kita tak ada ilmu kan, jadi nak bercerita kat anak tu macam very limited lah. Jadi memang penting kena ada ilmu tu untuk nak bagi anak-anak pun tarik sama. Betul, setuju. Kalau macam tu bentuknya, maka ibu bapa perlu usaha lebih sikit. Contoh kalau nak baca tentang sirah, carilah buku-buku sirah Rahib Maktum misal kata. Tak perlu banyak pun, tak perlu bacakan setiap helai, setiap page tu. Tapi mana-mana kisah yang kita pernah tahu, kita double check dulu kesahihan dia, barulah kita ceritakan. Dan cerita kita tu bukannya perlu ikut buku. Cerita kita tu adalah tanpa tengok buku pun bercerita. Tapi sebab kadang di kekangan bila bapa dia ni penceramah kan. Macam saya lah. Bila anak saya suruh cerita pasal Nabi, saya kadang diam kejap. Cerita pasal Nabi, nak cerita yang mana? Dan saya sangat banyak versi cerita pasal Nabi. Itu boleh jadi tepu pula. Nak cerita yang mana? Hingga akhirnya saya tanya anak saya balik, nak cerita yang mana? Waktu Nabi kecil, sangat banyak. Nabi bertemu dengan Jibril, Nabi dibelah, Nabi itu, Nabi ini. Nak cerita yang mana? So kadang bila sangat banyak maklumat pun tidak membantu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita boleh garapkan maklumat yang kita ada, tapi kita bawa dalam keadaan bercerita. Pernah nampak tak gajah? Tengok besarnya gajah, tapi Allah punya kuasa. Gajah boleh mengalah dengan burung. So kakak yang sulung, jangan hanya melihat adik itu sebagai adik yang kecil. Kadang-kadang kakak juga perlu mengalah dengan adik. Allah suka benda macam tu. Allah sangat sayang. Wow, tu dahsyat. Kita kaitkan pula apa yang dia boleh nampak dengan cerita yang kita bawakan. Itu saya rasa lebih menyengat begitu. Berbanding kalau kita nak dapatkan fakta-fakta baru dan kita bercerita secara dry begitu. Akhirnya sama je kita mengulangi cikgu sejarah kita dulu cerita pasal sejarah. Dia disampaikan dalam keadaan dry. Kita nak supaya anak-anak ini merasai emosi kita nak bercerita itu. Tapi selalu kalau kat rumah tu yang cerita anak sulung saya. Sebab saya dah tepu. Nak cerita pasal apa? Besok malam lah dia cerita. Dia asal cerita besok malam. Asal cerita dia besok malam. Dia beza bila kita berkuliah dengan audiens dengan kita bercakap dengan anak lain. Wallahu a'lam. So 12.42 saya rasa cukup dulu setakat tu. Saya nak bergegas ke masjid pula, ada jemputan kuliah. Silakan Ustaz. Takut tak sempat sampai.
luangkan masa kan sebenarnya kan. Ibu-ibu mungkin nak rehat ke nak apa kan. Terima kasih sahabat-sahabat semua atas keberadaan pagi ni. InsyaAllah kelas yang penutup pada surah sajadah ni merupakan kelas terakhir untuk kita bulan Ramadan ni. Kita akan sambung balik semula. InsyaAllah akan diberitahu. Cuma saya mohon kepada sahabat-sahabat semua lah. Setiap ustaz tu ada ada cara penyampaian dia berbeza-beza. InsyaAllah ada ketukan dalam hati kita Allah bagi. Allah yang bagi hidayah tu. Allah yang bagi taufik untuk kita. Tapi kita kena usaha untuk satu je lah Al-Quran. Kita membesarkan Al-Quran. Saya buat kelas-kelas ni sebenarnya fikir saya untuk perempuan semua. Saya memang selalu minat kan. Jadi sahabat-sahabat semua sila insyaAllah untuk kelas depan, kelas yang akan datang nanti mohonlah kita istiqamah lah insyaAllah mana yang ada ni kan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas keberadaan pagi ni Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pas raya Ustaz ya. Nak sebut apa nak bicara lagi pun masih awal lagi rasanya kan. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz ya atas keberadaan pagi ni yang sampaikan insyaAllah benda tu insyaAllah akan lekat insyaAllah kita akan amalkan apa Ustaz sampai nanti. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Prof atas keberadaan pagi ni. InsyaAllah saya pun sebab kadang-kadang risau juga tengokkan keadaan audiens dekat kelas kan. Bersama kelas Ustaz Zairi dan juga kelas Ustaz Nazir jugalah kan. Tapi insyaAllah kita usaha tengok macam mana kan. Dari segi keuangan dan juga dari segi audiens semua. Kita jumpa lagi. Syairah, terima kasih Syairah atas soalan pagi ni. Kita jumpa lagi esok. Ya, harap ambil lah ilmu yang disampaikan Ustaz tadi ya. InsyaAllah, betul-betul. Kena belajar tadabbur. Bila tadabbur kan, kelas tadabbur, banyak idea akan dapat untuk bagi ke anak-anak nanti kan. Terima kasih Kak Jalila. Jumpa lagi insyaAllah. So, kita akan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah juga surah As ya. Bismillah. Terima kasih Harina. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah kita bincang-bincang kemudiannya kat grup pun boleh insya-Allah.